Okey. Ni boleh depan lagi ni, tapi takut tak nampak kosong kan? Okey. Boleh je kalau nak depan lagi boleh. Boleh duduk depan ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segok-segok orang Kedah. Betul kan? Segok kan? Masya Allah. Comel-comel, lawa-lawa, muda-muda. Betul tak muda? Tua dah. Yang penting rasa muda. Jadi tak tu makhraj tu. Seleng-seleng, lorat-lorat. Boleh kan? Adik saya duduk Kedah, nikah dengan orang Kedah. 2 orang yang nikah dengan orang Kedah, adik perempuan saya. Jadi saya ada 2 orang adik ipar orang Kedah. Masya Allah. Okey, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dan pesuruh Allah untuk menyampaikan wahyu dan agama Islam yang kita miliki dan nikmati pada saat ini. Alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau saya sebut, saya seorang je yang sebut. Saya sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah, saya je yang puji. Jadi saya nak ajak semua para jemaah, para muslimin muslimat di rumah Allah ini, kita sama-sama memuji Allah dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Kemudian kita sama-sama selawat sikit. Tadi tu kan selepas puji saya sebut wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saya seorang juga yang selawat dan salam. Jadi ibu-ibu tengok je saya duduk selawat dan juga salam ke atas Nabi. Maka marilah sama-sama kita membuka pintu hati kita, kita meningkatkan keimanan kita, dan kita memulakan majlis kita dengan menanam tanaman syurga. Ibu-ibu muslimin muslimat sekalian, tanaman syurga adalah daripada kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu di langit yang ke-6. Langit ke-7 ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku buat umatmu. Sampaikanlah salamku buat umatmu dan katakanlah bahawasanya syurga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar." Siapa suka menanam kat sini? Ada banyak pokok bunga, pokok daun. Ui, semua malih. Okey, angkat tangan siapa rajin menanam. Ikutlah tanam padi pun kira rajin lah tu. Angkat tinggi sikit. Tak ada pokok je ke kat rumah ni? Tak ada pokok bunga, pokok kat rumah. Itulah maksudnya. Bukan tanam jagung, tanam kelapa sawit. Masya Allah. Bila kita menanam ni kan, kita harap pokok tu subur, betul tak? Lepas tu kita kena siram, kita kena baja, kita kena jaga. Bila dah ada kuning, dah ada nampak kering, kita kena potong. Saya pun kat rumah tu macam taman apa dah penuh dengan pokok. Tapi kena rajin potong-potong juga. Kalau tak boleh nak subur, tak berkembang pokok tu. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, itu tanaman dunia, jaganya cara macam tu. Bagi tanaman syurga, caranya adalah bila kita puji Allah dengan zikrullah. InsyaAllah sama-sama lepas ni kita akan zikrullah dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ni.
Cara kita menjaga kalimah ini adalah diucapkan dengan rasa khusyuk. Bukan hanya pada lidah je. Bukan hanya orang baca-baca, orang zikir-zikir, orang lagukan-lagukan. Kita kena baca tu dengan khusyuk. Macam mana nak dapat khusyuk? Kena bayangkan maksud. Bila sebut subhanallah, terlintas dalam kepala Maha Suci Allah. Maha Suci Allah apa? Daripada segala kekurangan, daripada segala syirik, daripada segala sembahan-sembahan yang lain. Maha Suci Allah daripada segala sesuatu yang kita kadang-kadang sembah. Kita lebih sembah apa? Sembah harta, sembah duit, sembah kedudukan, sembah rupa, macam-macam lah. Nak tahu tidak, hati kita ni penuh dengan dunia, mudah sangat terasa hati, kecil hati apa-apa bahagian dunia. Dan terlalu berkehendakkan sesuatu sampai langgar syariat. Sampai hilang rasa malu. Sampai langgar semua batasan. Tak kira dah kita ni wanita Islam ke, muslimah ke dan sebagainya, sebab kita nak sangat, kita langgar. Jadi bila kita sebut Maha Suci Allah, kita menyucikan Allah daripada segala sesuatu yang merajai hati kita. Allahu Akbar. Lepas tu kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ramai makna orang puji Allah tetapi ngantuk. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam tu. Kita kan kalau puji manusia macam mana ibu-ibu? Contohlah kan, kalau saya puji Ajah ni kan, Ajah baju tudung hitam ni, baju hijau. Nama siapa Ajah? Tak apalah kalau tak Ajah lagi. Nak nyorok mana Ajah? Ajah duduk depan sekali. Nak nyorok. Tak apalah, nama Ajah siapa? Ha? Sabar. Sabaria. Masya Allah, mesti kuat sabar. Penyabar ni memang nama mesti ada kaitan. Saya panggil Hajah tu sebab, jangan nyesal pula duduk depan Ajah ya. Sebab apa? Sebab saya doakan moga Hajah dikurniakan haji pada tahun ini insya-Allah. Amin. Okey, saya puji Hajah Sabariah ni, saya puji. Lawa nampak? Muka tu nampak cawek muda je. Hajah confused tak? Saya puji ke saya marah? Hajah Sabariah memang pemalu. Bila kita puji orang, wajah kita macam mana makcik, ibu-ibu? Mesti senyum kan? Comelnya. Sampai muka kita pun kita buat comel. Comelnya. Nampak muda lagi. Hajah ni baik. Kalau saya puji, makcik, baik nampak? Makcik, nampak macam sehat je. Lagi mana tu? Dah confused, marah ke puji ni? Kadang-kadang kita puji Allah, Alhamdulillah, tapi dengan ngantuknya, dengan malasnya, puji ke tak puji tu? Bila kita puji Allah, Alhamdulillah, lepas mayang kan? Alhamdulillah, patut tu membayangkan nikmat tu. Alhamdulillah. Bayangkan apa? Muka suami. Itu Alhamdulillah ke na'udzubillah? Alhamdulillah. Nikmat tu, biarlah dia garang ke, dia tak romantik ke, syukur ada suami. Alhamdulillah, bayang muka cucu pula. Alhamdulillah, bayang kita ada rumah. Alhamdulillah, ada kereta. Alhamdulillah, boleh makan. Alhamdulillah, banyak sangat kita nak syukur. Patut bila sebut Alhamdulillah tu terbayang banyaknya nikmat. Ya Allah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini kadang zikir pun kan main lagi. Macam nak berlumba apa. Alhamdulillah, 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 tengok jam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dah lambat. Allahu Akbar. Macam mana? Kita sedang menanam tanaman syurga. Nak jaga tanaman syurga, khusyuk. Faham maksud. Baca betul-betul. Beradab dengan Allah. Kalau dengan manusia kan main lagi kita. Cakap lembut kalau nak puji orang. Tapi bila nak puji Allah, laju-laju sambil lalu, sambil lewa. Allah tahu ketika kita memuji Allah. Kita ingat Allah ataupun tidak. Hati kita rasa tak kewujudan Allah ataupun tidak. Ataupun zikir itu hanya pada lidah. Subhanallah. Kemudian kita sebut La ilaha illallah.
tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat minta tolong, tiada tempat mengadu, tiada tempat kita merayu, menyerah diri, bersandar, illallah, kecuali Allah. Masa sebut la ilaha illallah ni, dalam hati kita terbayang apa? Nak mati dengan kalimah ni. Barulah bila sebut la ilaha illallah tu khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak bayangkan masalah pun tak apa. Sebab ilah di situ bukan hanya maksud tiada Tuhan, tiada sembahan, tetapi tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu, tiada tempat meminta pertolongan kecuali Allah. Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, pada saat dia nak mati, dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Allahu akbar. Kemudian kita sebut Allahu akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha segala-galanya. Pada kalimah Allahu akbar. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat sekalian, kita nak mulakan belum ceramah ni. Ini kita nak mula mukadimah, nak buka pintu hati. Kita datang majlis ilmu bukan telinga yang kita buka, tapi hati yang kita kena buka. Sebab ilmu, hidayah, rasa nak berubah, rasa insaf, semuanya bertempat di hati. Dan pintunya adalah zikrullah dan juga salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah sama-sama muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Kuat lagi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kuat lagi. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. 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 Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Seterusnya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang pun semua ya kita lafazkan dengan lidah kita. Yang uzur, yang haid, yang nifas, apa sajalah, nak kadang berhadap besar, berhadap kecil, tak ada masalah. Nak zikrullah 1000 kali pun, nak selawat 1000 kali pun tak ada masalah. Sama-sama kita berselawat sebagai tanda kita berterima kasih kepada Rasulullah di atas pengorbanan, air mata, air darah, air keringat yang tumpah pada batang tubuh Nabi, para sahabat, para ahli keluarga baginda Nabi yang menjadi asbab sampainya nikmat Islam, satu nikmat yang paling besar dalam hidup kita. InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam
salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه subhanallah alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Karyah Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, Bedong, Kuala Bedong, Bidong. Tapi terpulanglah pada saya nak baca macam mana. Ikut saya lah. Tapi sebutan yang betul adalah Bidong. Kalau Bedong tu Bedong bayi kan. Bedong baby, Masya Allah. Kedah Darul Aman, Masya Allah. Bagus betul. Ni salutation ni senarai nama AJK ni siap buat dengan letterhead Kemeh. Betul? Kemah lah. Masya Allah. Subhanallah. Ni pun speaker. Oh, terbaik. Tak payah pegang, sangkut kat telinga je. Dan jelas kan ke berdengung? Jelas. Masya Allah. Nanti kita infak banyak-banyak kepada masjid ni. Sedekah lagi hari Jumaat. Nanti dia buat elok tandas tu Dia buat elok. Tadi saya pergi tandas ujung sana tu. Memang laju-laju sampai-sampai tak ada air. Tak tahu macam mana tu saya baik tak cek air dulu. Rasa macam was-was je kan. Ada tanda dekat, ada tanda yang jauh. Tanda tu katanya baru. Mungkin untuk orang luar guna kan. Tapi kebetulan tak ada air. Saya tak tahu. Mungkinlah ada sekat mana-mana. Jadi oh, ada masalah air ke sekitar sini. Okey. Jadi mudah-mudahanlah kotlah ada cara lain supaya ayat tu tak terputui. Betul kan? Terputui. Kadang tu kena ada tangki besar sikit. Tangki besar. Okey, tak apalah tu ceritanya. Infak, sedekah, wakaflah di rumah Allah ini pada hari Jumaat. Okey. Terima kasih yang berusaha Ustaz Muhammad Rabiul Awal. Masya Allah, Ustaz dah berlalu dah Ustaz. Sekarang Rabiul Akhir dah kita. Ustaz Muhammad Rabiul Awal, indah nama, bin Haji Hashim, Imam dan pengerusi Jawatankuasa Masjid Al-Muhajirin. Mana Ustaz? Oh, Masya Allah, muda lagi. Pengerusi masjid, muda, patutlah. Dia ambil semua jawatan, pengerusi dia, imam dia, Masya Allah. Alhamdulillah, orang muda, dia aktif, dia cepat. Yang berusaha Encik Haji Zakaria bin Ismail, Timbalan pengerusi Masjid Al-Muhajirin. Ada belakang. Tuan Haji nama apa? Betul lah. Yang ketiga.
Yang berusaha Encik Haji Abdul Halim bin Darus, Setiausaha Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah, Tuan Haji ni sebilik dengan suami saya masa kat Mekah buat umrah kali pertama. Sebilik kan? Elok tak panggil dia kat dalam bilik? Elok kan? Elok, Masya Allah. Comel je Haji ni. Dia anak, dia kawan baik saya, Ustazah Nur Syuhada Abdul Halim. Itu yang jumpa kat belakang punyalah seronok. Yang berusaha Encik Arsyad bin Saleh, Bendahari Masjid Al-Muhajirin. Yang berusaha Puan Hajah Pauline bin Ibrahim, Ketua Muslimat. Yang berbahagia Puan Hajah Hafsah binti Ahmad, Pengerusi Gerak Nita Alumni 4B Kedah. Ui, hebat, macam hebat ni nama jawatan ni. Merangkap Penggerak Wanita Resda Merbok. Ada ni kat depan ni ya. Okey, patutlah. Okey, baik. Seterusnya yang berbahagia Ustazah Huzainah binti Abdul Manaf, Ketua Guru Kafah Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah Ustazah, barakallah. Selalu jumpa ni kan? Bukan kali pertama kita jumpa kan? Kali pertama. Masya Allah, tak payah balik. Tapi wajah tu macam ada di mana-mana. Wajah orang solehah. Gitu, amin. Dan seluruh kepimpinan pegawai dan jawatankuasa Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baru Sungai Lalang. Masya Allah. Seronok tak dapat jumpa depan-depan ni? Siapa yang kali pertama jumpa saya depan-depan? Ui, semua kali pertama. Masya Allah. Ya ke? Selama ni duk tengok kot telefon lah. Kot TV. TV. Lepas tu sama tak dalam telefon dengan yang sebenar? Bukan lagi segak ke? Masya Allah. Saya pun seronok sangat, gembira sangat dapat jumpa warga Kedah. Ni kira panggil daerah Sungai Petani kan? Betul? Betul lah orang kata siapa nak cari wanita-wanita cantik, cari dekat kampung ni. Nama apa dah kampung? Tak boleh, jangan sebut kampung, sempit sangat. Daerah Sungai Petani. Kampung apa? Daerah apa? Kuala Muda. Patutlah nampak muda-muda. Tapi sekilas pandang nampak muda. 2 kilas, nampak. Kalau tenung, nampak kurang muda. Saya tengok AJK tadi pun Muslimat, alahai comel-comel lah makcik-makcik ni. AJK masjid umur 60 ke atas ke? 50, 60 kan? 70 pun ada. Masya Allah, betapa bermanfaatnya mereka ni dalam umur sebegitu masih menjaga rumah Allah. Okey, saya diberitahu ada yang diedarkan buku ni tapi bukan percuma ya. Rasa dah dijelaskan. Okey, sekarang boleh buka. Kalau yang plastik pun boleh buka, tak ada masalah sebab saya suka buat pengajian berkitab. Kita buka muka surat 53. Sebab tajuk kita hari ini ialah jangan berputus asa ataupun bangkit dari putus asa. Tak apa, yang tak dapat share-share buku tu sebagai rujukan. Okey ya. Tajuk kita iaitu jangan bangkit dari putus asa. Tapi buka muka surat 53. Ini memang buku saya, ditulis sendiri dengan bantuan tim juga. Masya Allah. Kita buka muka surat 53 bab yang ke-9. Jangan mudah putus asa. Sebagai manusia, pasti ada waktunya kita rasa putus asa. Betul tak? Kadang rasa bahasa orang kampung, bahasa orang Kuala Muda kan? Give up. Betul tak? Kadang kan acik-acik kan cakap dekat suami, saya give up dah dengan awak ni. Biasa tak guna ayat tu? Biasa ayat apa? Saya dah bosan dah macam tu. Dah jemuk, dah cemui. Betul lah, cemui. Dah cemui dah. Tapi dah tak ada pilihan. Kena ngadap juga muka awak walaupun dah cemui. Macam tu. Okey, itu adalah satu ujian biasa. Rasa jemu, rasa tawar hati, rasa putus asa, rasa doa tak dimakbulkan, rasa hajat tak dicapai. Walaupun dah pergi berdoa dekat Mekah, walaupun dah kirim dekat orang yang soleh, walaupun dah baca air tawar,
semua tak berubah juga. Nampak anak cucu ni contohnya lah. Perasaan putus asa ini adalah satu ujian bagi kita. Dan itu adalah satu ujian biasa. Bukannya Allah benci kepada orang berputus asa. Tetapi yang Allah benci adalah golongan yang berputus asa dan tak kembali kepada Allah. Sebenarnya saat kita rasa putus asa, saat kita rasa macam dah tak berdaya, macam dah tak ada harapan, saat itu ada satu suara halus yang seolahnya berbisik, akhirnya kita hanya mengharapkan Allah. Kita hanya mengharapkan Allah. Okey, nanti saya akan ada banyak cerita pasal putus asa ni, insya-Allah. Kita sambung sikit lagi. Bukan sikit, kita sambung lagi. Pasti ada waktunya kita rasa putus asa dengan apa yang diusahakan. Sama ada timbul rasa bosan, kecewa dan sedih dengan hasil di luar jangka. Perasaan itu naik dan turun sehingga kita lupa segala yang pernah berhasil. Okey, minta maaf. Waktu kita putus asa tu, kita akan terlupa saat kita berhasil sebelum ni. Padahalnya kalau kita nak hitung apa yang tak berjaya dengan tak berjaya, mana lebih banyak? Lebih banyak yang berjaya. Cuba ingat balik masa kita kecil-kecil dulu, kita ada impian tertentu, hampir semua impian keinginan kita tu semua kita dah dapat. Betul tak? Setuju tak? Masa sekolah rendah, tak sabar nak naik sekolah menengah. Dapat naik tak sekolah menengah? Dapat. Masa sekolah menengah, tak sabar nak habis sekolah. Habis tak sekolah? Habis. Dah habis sekolah, nak kerja. Dapat juga kerja, apa pun kerja. Nak rasa pegang duit. Dah pegang duit, kita diuji rasa tak cukup gaji itu. Tak syukur. Kita diuji dengan macam-macam. Sebelum kahwin, nak kahwin. Tak apa, tak kisah orang macam mana, asal dia lelaki. Contohlah. Kan, kawan dah kahwin, orang dah kahwin. Kita nak nikah, kita nak ada suami, nak ada anak. Sebenarnya satu demi satu impian dan kehendak kita, Allah dah tunaikan dah. Tetapi yang duk ingat, yang duk sebut, yang duk hitung, apa yang kita tak dapat. Yang tak dapat pun apa yang baru teringin je. Bukan yang teringin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Wahai para wanita sekalian, khususnya sebab saya pun wanita. Percayalah, ada berjuta-juta wanita di luar sana ingin berada di tempat ibu-ibu sekalian. Ingin berada di tempat para wanita sekalian. Wanita yang macam mana? Yang bukan berada di tempat kita, yang didera oleh suami mereka, yang dibiarkan tanpa belas kasihan. Wanita yang diuji di negara-negara yang fakir miskin, contoh di Afrika. Saya sebut Afrika ni sebab saya dah pergi dah Afrika buat bantuan kemanusiaan, hampir 10 hari duduk sana. Kami pergi ke Ghana, Afrika. Ghana ni adalah satu Afrika ni sebenarnya benua. Jadi dia ada berpuluh negara tak silap. Banyak negara, salah satunya Ghana. Ghana ni umat Islam hanya 20 ke 30% je. Yang lain semua Kristian dan agama-agama lain. Kristian lah nombor 1. Bila nak pergi ke perkampungan umat Islam, bila nak pergi kawasan umat Islam, kebanyakannya duduk dalam pedalaman, dalam kampung pedalaman. Kalau daripada tempat kami menginap, 5 jam, bukan jalan jalan tanah, yang jalan lumpur, jalan tanah, berlubang-lubang, macam-macam itulah kita duduk berdisko dalam kereta ni. Memang lubang itu ini, dalam sepanjang perjalanan tuan-puan sekalian, kami tengok kebanyakan wanita-wanita duduk angkut air atas kepala. Lepas tu duduk kendong anak. Kadang belakang ada anak, depan pun ada anak, atas junjung air. Panasnya lebih kurang 42 darjah Celsius, 43, 44. Berjalan kaki dalam keadaan begitu dalam 10 km, 15 km. Angkut daripada sumber air, nak bawa air balik ke rumah. Kalau kita suruh angkut air 2 km, apa jadi?
Apa jadi pada ibu-ibu wanita sekalian ni, angkut 2 kilometer junjung ni dalam 5 kilo air? Tak jadi perempuan dah Ustazah. Tak tahu jadi apa dah. Mulut tu sepanjang perjalanan bebel, nak air tak ada, itu ini dan sebagainya. Itu pun kalau kita diuji tak ada air, yang bukan sepanjang masa. Mereka duduk di kampung yang tak ada saluran air, yang tak ada sumber air. Sebab apa? Di pedalaman tak ada orang nak pergi korek telaga dalam tu. Jauh daripada kawasan sumber elektrik, semua tak ada. Kami pergi ke perkampungan Islam yang sangat dhaif, yang tak ada sumber air, yang mereka kena berjalan 10-15 km, tak ada kenderaan, tak ada elektrik, tak ada apa. Tetapi bila sampai, saya tanya, saya nak tumpang tandas. Diorang pun tunjuk hutan belukar. Saya kata, dah perjalanan kan dah lama, saya nak tumpang tandas. Dia pun tunjuk lalang lah, celah-celah lalang, hutan. Dah sudah, macam mana, kita dah lama tak buat aktiviti macam ni. Jadi ambillah banner tu, apa, buatlah sikit kawasan. Macam tu tuan-puan sekalian. Jangan tanyalah basuh macam mana, ada air ke tak kan. Kita bawa air mineral apa semua, tapi memang tak ada air. Bukan satu dua. Dan sekolah anak-anak, tahu tak macam mana? Bawah pokok. Bawah pokok. Comel je kelas. Pokok besar. Lepas tu ada 3 kelas keliling pokok. Ada satu je, bukan whiteboard, papan hijau. Zaman-zaman kita dulu, papan hijau. Dia gile-gile, tahu tak? Kalau time kelas ni guna, sana tak ada. Lepas tu kelas ni pula tukar. Satu tu je. Ada surau, ada masjid, kecil, kosong, tapi imarah. Wanita-wanita di sana kurus kering, anak-anak pun sama, tuan-puan sekalian. Tapi apa yang kami buat di sana, kita bawa jentera yang jauh, kos yang sangat tinggi. Kita pergi gali dan korek, perigi korek. Kenapa selama ni orang tak sampai? Sebab jauh, kosnya sangat tinggi. Lebih kurang 30,000 Malaysia, RM30,000 untuk buat perigi, nak tarik elektrik jauh. Tak ada jentera nak masuk sebab terlalu jauh. Bila keluar je air dekat perkampungan umat Islam ni, semua sujud syukur, menangis. Air tu lebih daripada emas. Mereka boleh bersuci, mereka boleh berwuduk, mereka tutup aurat dengan baik. Dan bila saya minta anak-anak di situ baca Al-Quran, anak-anak darjah 5, darjah 6, umur-umur anak kita, mereka bukan baca Qul Huwallah, bukan baca Al-Falaq. Kalau saya minta makcik nak dengar Al-Quran, mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, kan? Mungkin surah-surah biasa je kita, tapi mereka baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Insan, baca surah Ar-Rahman, sampai kita kena berhentikan. Al-Quran mereka gile-gile, hari ni rumah ni, hari ni rumah ni, sampai lunyai dah Al-Quran. Bila kita bawa Al-Quran 300 naskah, masa tu kita bawa dalam 200-300 macam tu, beratur penduduk kampung dapat Al-Quran menangis-nangis cium. Begitulah kehidupan. Itu bukan semuanya. Itu satu kampung kecil umat Islam di satu daerah yang kecil, di satu benua antara benua terbesar, iaitu benua Afrika. Sebab itu kalau kita nak bandingkan kehidupan kita saat ini, sebenarnya berjuta-juta wanita lain dan manusia lain ingin dan nak duduk di tempat kita. Tapi kerana kita terlalu banyak nikmat, sehingga bila datang ujian daripada suami ke anak ke jiran ke adik-beradik ke, ujian apa kita nak beli tak dapat ke, gelang yang kita nak tu tak dapat ke, kerana kita limpahan nikmat, datang ujian sikit, kita mudah sangat kufur dengan nikmat Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Dan sekiranya kamu kufur, maka nantikanlah azabku yang amat pedih. Muslimat sekalian, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda,
ketika itu Nabi melintasi kawasan perempuan. Orang perempuan ramai ni berhimpun ni macam kita ni. Tetapi saat ini Nabi nak menyampaikan khutbah Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Yang mana pada zaman Nabi, kalau nak menyampaikan khutbah, nak solat Aidul Fitri atau Aidul Adha bukan dalam masjid tapi di kawasan lapang. Jadi nampak jemaah muslimat, Nabi berhenti. Lalu Nabi berkata, wahai para wanita sekalian, aku melihat di dalam neraka paling ramai di kalangan kamu, wahai para wanita. Biasa dengar kan? Kita pun rasa sedih, kenapa pula ramai kita? Padahal rasanya orang perempuan lah paling suka dan paling rajin hadir majlis ilmu. Betul tak? Orang perempuan lah yang rajin buat kerja rumah. Betul? Yang paling banyak dan paling rajin zikir, perempuan ke lelaki? Perempuan juga. Banyak baca Quran, perempuan ke lelaki? Perempuan juga. Tengok Yang paling macam ringan sikit tangan nak bersedekah, perempuan ke lelaki? Perempuan juga. Masya Allah. Yang kalau tengok orang susah, kita pun susah hati, nak je nolong, perempuan ke lelaki? Masya Allah. Orang lelaki setuju ke ni? Perempuan belaka ni? Terpaksa je lah. Kau perempuan sentiasa betul Tuan Haji. Macam mana? Masya Allah. Sebenarnya tak boleh nafi. Orang perempuan memang banyak buat baik. Bab zikir dia lah paling rajin. Target tu, pegang tasbih zikir tu, habis ratus-ratus ribu-ribu sehari tu. Selawatnya, istighfarnya, apa semualah. Kalau tengah malam tu, dialah yang tak berhenti, tak lepas. Bukan tak berhenti, dialah yang tak tinggal surah Al-Mulk. Mulut dialah yang berbuih bagi tazkirah, bagi camah kat suami dia. Bacalah Al-Mulk awal ni. Saya tak naklah seorang-seorang kat syurga besok. Kan? Macam dia tu confirm syurga je kan. Okey, muslimat, amalan banyak. Tapi dengar apa yang Nabi sebut ni. Nabi berwasiat kepada para wanita dua perkara. Wahai para wanita, aku melihat kamulah yang paling banyak di dalam neraka, maka perbanyakkanlah. Yang pertama Nabi sebut istighfar. Dan yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Nabi suruh buat dua perkara ni dan Nabi bagi wasiat ini khusus bagi wanita. Bukan hanya untuk wanita, lelaki pun boleh juga. Tetapi kenapa istighfar dan kenapa sedekah? Kalau jelaskan ni tak jadi ceramah kita ni muslimat. Tapi saya jelaskan juga. Maksudnya topik ni ada kaitan lah. Lepas itu para wanita tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa kami yang paling ramai dalam neraka? Lalu Nabi SAW menjawab, kerana kamu banyak mengingkari kebaikan suamimu. Itu yang terasa tu. Siapa ada suami kat sini jangan tak mengaku, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi siapa ada suami. Tengok angkat separuh je, angkat tinggi-tinggi. Angkat lagi, angkat luar. Malaikat tengok ni. Okey. Dalam 90% semua ada suami ni. Yang tak ada tu mungkin suami dah meninggal ataupun berpisah hidup atau masih mencari-cari lagi. Masih belum bertemu jodoh lagi. Tapi kebanyakannya ada suami. Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi berkata, sekiranya ada sesuatu yang kamu tidak suka pada suamimu, kamu melupakan, Nabi kata, apabila kamu tidak menyukai sesuatu pada tentang hal suamimu, kamu melupakan kebaikannya. Masya Allah. Bila sebut macam ni, orang lelaki suami bagus saja, bagus, bagi lagi. Saya sebut tentang bab tanggungjawab wanita. Tetapi berat lagi tanggungjawab lelaki. Kita para wanita sekurang-kurangnya kita bertanggungjawab tentang apa yang perlu kita tunaikan pada suami. Suami pula lelaki bertanggungjawab kepada semua wanita yang terkait dengan dirinya. Dia bertanggungjawab terhadap isterinya, terhadap anak-anaknya, bertanggungjawab terhadap ibunya, wanita ya, ibunya, terhadap adik-beradik perempuannya. Tapi adik perempuannya nikah ada suami, maka kalau suami tu dah didik elok, alhamdulillah. Tapi kalaulah adik perempuannya dapat suami yang tidak beriman, yang bukan soleh, dia masih ada tanggungjawab
untuk mendidik adik-beradik perempuannya. Mengikut kadar kemampuan lah, batasan yang setara mana dapat. Masya Allah. Jadi kita kembali kepada hadis ini, Nabi kata, kerana kamu banyak mengingkari atau menafikan kebaikan suamimu, sehingga ada sesuatu yang kamu tidak suka, kamu melupakan kebaikannya yang lain. Kenapa perkara ini disebut oleh Nabi secara spesifik? Kerana para wanita kadang-kadang bila tengah kecewa, keluarlah pada ayat dia, saya sabar dengan suami saya ni dah 30 tahun sabar. Macam 30 tahun tu sabar je. Macam tak ada nikmat lah, tak ada kebaikan lah, hari-hari sabar, pagi petang sabar. Dah 30 tahun saya sabar. Macam azab je sepanjang nikah tu. Kadang-kadang sebut, kalau saya tak sabar dah lama dah. Macam-macam lah. Kan? Keluar. Subhanallah. Muslimat sekalian. Kadang-kadang tu bila kita meluah, saat kita geram, saat kita tengah kecewa, berhati-hati perkataan yang kita keluar. Sehingga kan kita rasa tak pernah bahagia, padahal kita ada waktu bahagia. Jangan menafikan ada saat bahagia. Ada saat eloknya dia. Ada saat dia pernah sabar dengan kita. Kita pun ada banyak salah, kita ada banyak kekurangan. Maka di situlah ada keseimbangan. Dia terima kekurangan kita, dia pun sabar dengan kita. Cuma lelaki jarang saja menghitung dan menyebut dia tu sabar. Dia jarang, dia diam je. Betul tak orang lelaki banyak diam? Ke tak betul korang Kedah banyak cakap? Dia marah, dia diam, dia tak puas hati, dia diam. Dia tunjuk muka, kita pun geram. Kan? Kenapa muka macam tu? Kan? Dia cakap, dia kalau boleh nak cakap, saya kalau cakap pun salah, tak cakap pun salah. Jadi lebih baik tak cakap. Masya Allah. Muslimat sekalian, berpada-padalah kita. Sebenarnya Masya Allah, hidup ini adalah ladangnya ujian. Jangan kita mudah putus asa. Sekiranya kita diuji dengan sikap suami yang tidak senang pada hati kita, cuba cari kebaikan yang ada pada dirinya dan kita bersyukur kepada Allah. Lalu kita memaafkan dia. Dan jika kita tidak mampu sangat tapi tetap dalam rumah tangga, tak mampu, kahwin tak nak tengok, kalau boleh dia pergi masjid tak payah balik. Mula-mula kahwin dulu, kenapa lama sangat bang? Kan, dah lama, awalnya balik. Macam tu kan. Awak nak lepak dengan kawan-kawan sampai malam pun tak apa. Ada orang perempuan cakap macam ni. Sebab dia dah rasa rimah, dia dah rasa tenang, aman, damai kalau suami dia tak ada kat rumah. Tapi tetap dalam rumah tangga. Sebab nak jaga maruah masing-masing. Walau apa pun berlaku dalam rumah tangga kita, jangan sampai kita mengundang murka Allah. Contohnya, ada orang tanya, Ustazah, kami dah tak duduk sebilik dah. Kami tak duduk sebilik dah. Berapa tahun dah makcik tak duduk sebilik dengan suami makcik? Dah 10 tahun dah. Tapi kalau anak cucu balik, kami duduklah dalam bilik. Sama-sama berlakon. Jadi anak cucu tak tahu. Tak naklah dia orang sedih tahu mak ayah dia memang dah tak, sekali dah bawa haluan masing-masing. Tapi sebab maruah, dah lah suami saya tu imam, kan malu pula. Macam-macam. Sebab saya perunding cara, saya kalau kaunselor rumah tangga. Jadi ramai orang bertahan atas banyak sebab. Saya kata tak apa makcik. Makcik hidup dalam keadaan begitu, masih saling hormat, tidak menghina, tidak mencaci. Kalau ada hina, ada cacian, ada makian, mengundang murka Allah. Kedua, saya kata, suami makcik reda tak tidur sama? Suami makcik dia reda betul tak? Ke dia dalam keadaan terpaksa reda? Terpaksa setuju. Sebab makcik dah rimah dah, tak boleh nak duduk dekat-dekat. Sebab makcik kuat istighfar. Suami sentuh je, astaghfirullah. Ada yang macam tu. Kaunseling ni, suami isteri ni umur 60 lebih ni, suami sentuh kan, astaghfirullah, awak ni dah tua-tua macam ni nak sentuh-sentuh lagi. Lepas tu suami tu cakap apa? Saya ni luar je nampak tua Ustazah, dalam muda lagi. Macam tu kan. Isteri saya ni dia peluk cucu dia, boleh kenapa tak boleh peluk saya ni? Saya pun nak kasih sayang lagi. Lepas tu makcik ni jawab, banyakkan istighfar lah, kita ni dah nak mati. Ramai mana muslimat sekalian, para wanita saat mudanya menjadi isteri yang baik, isteri yang salehah, tapi di hujung usia dia mendapat laknat Allah.
Kerana apa? Wanita yang menolak ajakan suami, ajakan ni mengikut umur lah. Umur 50 lain, umur 60 lain, cara masing-masing lah. Umur 40 lain, 30 lain. Tapi suami ada ajak untuk bermesra untuk apa saja, lalu dia menolak. Maka laknat Allah ke atasnya. Daripada start dia tolak sampai dia terima balik. Hadis yang lain sebut Allah melaknat daripada malam sampai pagi. Jadi kita tak nak. Kita jaga solat, kita jaga puasa, kita jaga sedekah, kita banyak zikir, kita jaga aurat. Tapi hidup kita dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita itu apabila dia menjaga solatnya dan dia menjaga puasanya dan dia menjaga maruah dirinya, jaga aurat apa semua, jaga pergaulan, jaga batasan, jaga maruah diri pada wanita sekalian. Kemudian yang keempat, dia mentaati atau menghormati suaminya, maka Nabi sebut, masuklah ke mana-mana pintu syurga yang dia boleh masuk. Sebab nak taat suami bukan senang. Betul tak? Nak hormat suami bukan senang. Bukan bermaksud tak boleh bergaduh langsung, tak boleh jawab langsung. Saya pun menjawab juga. Kan? Time kita gaduh-gaduh juga. Tapi bukanlah sampai kita menghina, merendahkan, memaki, menjatuhkan maruah. Tidak. Muslimat sekalian. Bab gaduh, Nabi dengan para isteri juga ada bergaduh. Bahkan isteri ada merajuk dengan Nabi satu hari, satu malam. Tak tegur Nabi, ada. Sampai Sayyidina Umar bila dengar Sayyidina Umar pergi jumpa anaknya Hafsah binti Umar. Wahai Hafsah, benarkah ada di kalangan isteri-isteri Nabi yang memalingkan wajahnya, yang merajuk dengan Nabi satu hari satu malam? Sayyidina Hafsah kata betul. Nah, Sayyidina Umar tanya lagi, benarkah ada di kalangan isteri Nabi yang meninggikan suara? Benar, ada. Lalu Sayyidina Umar kata kepada anaknya, wahai Hafsah, kalau kamu tak puas hati dengan Nabi, kamu jangan lepas pada Nabi, lepas pada ayah. Kalau kamu ada nak marah pada Nabi, nak meminta sesuatu, kamu minta dengan ayah. Sebab Sayyidina Umar bimbang takut anaknya juga melakukan hal demikian. Kemudian Sayyidina Umar tak puas hati lagi, dia pergi jumpa Ummu Salamah, salah seorang isteri Nabi yang lain. Wahai Ummu Salamah, betul ke aku dengar di kalangan isteri Nabi yang tinggikan suara, yang merajuk dengan Nabi sampai satu hari satu malam? Kemudian Ummu Salamah jawab apa? Ummu Salamah ni senior, kan, wanita yang matang. Nabi nikah dengan Ummu Salamah, ada anak, ada riwayat kata 2 orang, ada 3 orang, ada kata 4 orang. Kemudian Ummu Salamah jawab apa? Kenapa kamu nak menyibuk hal rumah tangga orang lain? Ummu Salamah jawab ringkas macam tu je. Wahai Umar, kenapa kamu nak menyibuk hal rumah tangga orang lain? Nak sebutnya, tuan-puan dimati Allah sekalian, berkenaan dengan ujian rumah tangga, ujian kehidupan seharian, sebenarnya juga dilalui oleh para isteri Nabi dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wanita sekalian, jaga solat, jaga aurat, jaga maruah kita di media sosial. Wanita ramai boleh jaga maruah bila depan-depan ni elok, sopan, santun, tutup aurat. Tapi di media sosial dia tak malu. Tak malu dedahkan aurat, tak malu berjoget, tak malu bersosial, tak malu apa? Tak malu menuliskan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruahnya. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi sebut, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Sekiranya kamu dah hilang rasa malu, kamu buat apa saja, kamu tulis apa saja, kamu post apa saja, kamu share apa saja, kamu komen apa saja. Dan hari ini kita tengok berita, kalau tengok dekat media sosial tu tak habis-habis cerita pasal apa. Tak payah sebutlah di atas rumah Allah yang mulia ni, kita tak nak sebut nama. Tapi cerita tentang penceraian demi penceraian demi penceraian. Betul tak? Bukan satu, bukan 2. Hari-hari ada kisah penceraian orang-orang yang terkenal. Bila kita tengok, Nabi pesan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata, apabila kamu
beriman kepada Allah, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maka cakap yang baik-baik, tulis yang baik-baik, atau diam. Atau diam. Tak perlu nak buat ulasan. Ulasan di media sosial ke? Nak buat ulasan dengan suami ke? Kan? Bang, tengok ni bang, awak kena bersyukur tau. Isteri awak tak macam ni perangai tau. Kemai lagi. Dengan nampak buruk orang lain, nak naikkan diri dia, nak tinggikan diri dia. Perangai isteri awak ni tak macam ni, saya cuma minta gelang je dengan awak. Tengok ni, nak kereta, saya tak ada minta awak kereta pun. Masya Allah. Jangan apabila melihat aib atau keburukan orang lain, kita menjadikan ia sebagai satu kata-kata untuk memuji diri sendiri. Itu antara seburuk-buruk perkataan. Antara tanda-tanda kurang akal seseorang itu, kurang bijak, kurang cerdik, atau bahasa lain, apa dia tu bahasa lainnya? Saya tak nak sebutlah perkataan B depan tu kan. Tapi kalau lembut sikit, dia antara tanda-tanda kebodohan. Gitulah. Kurang bijak, kurang akal, kurang cerdik seseorang itu apabila dia suka bercakap perihal keburukan orang lain. Ini tanda IQ rendah, akhlak buruk, pemikiran yang rendah. Dia duduk suka sangat bercakap buruk tentang orang lain. Ini golongan yang paling rugi. Apabila dia suka bercakap buruk tentang orang lain, masa dia dah terbuang, pahalanya boleh jadi dicai, pahalanya boleh kurang, boleh hilang pahala. Kerana apa? Pahalanya di akhirat kelak akan berpindah kepada orang yang dia bercakap buruk, mengumpat, mengata, mengeji itu. Dan jika pahalanya dah habis, maka dia pula menanggung dosa orang lain berpindah kepada dirinya. Ini hadis Nabi SAW. Sebab itu orang yang cerdik, dia sangat jaga lidah dia, sayang pahala puasa, pahala solat, pahala sedekah, pahala buat baik. Sayang. Susah tak semayang? Susah. Susah tak baca Quran? Susah. Susah nak zikir, tetapi mudahnya hilang dengan satu akhlak yang sukar dikawal pada akhir zaman, lidah, lisan dan juga tulisan. Jadi kalau kita baca berita-berita, kita tengok ada keburukan depan mata apa, tahanlah sekuatnya lidah kita daripada berkata, tahanlah tangan kita daripada menuliskan. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, barakallah. Ada tergantung ke? Dah habis dah kan? Jadi sekarang kita nak sambung ni. Baru baca sikit tadi. Muka surat 53. Sehingga kita lupa segala yang berhasil sebelum ini. Hakikatnya daripada yang maha kuasa. Hakikatnya yang kita dapat daripada yang maha kuasa. Kita sukar untuk bersyukur jika sesuatu itu tidak seperti yang dijangka. Allahu Akbar. Sahabat semua, renungan buat diri ini dan semua. Jangan sesekali ragu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin sekalian, apa yang berlaku dalam pengetahuan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam ketetapan Allah, dalam kebijaksanaan Allah, apa yang berlaku mengikut waktu-waktunya. Masya Allah. Tadi ada seorang sahabat kami ni, dia WhatsApp kami. Dia kata macam ni, sebab dia sebenarnya ada urusan banyak dengan kami, tapi tertangguh, banyak tertangguh. Urusan tu, sebab urusan tu kita dah bersetuju lama, tapi tertangguh sebab apa? Mak dia sakit. Maknya sakit tenat, kanser, dah stage terakhir dan doktor kata dah tak ada harapan. Berapa hari ni, berapa kali dah doktor cakap dah nazak dan sebagainya. Jadi dalam tempoh berapa bulan sampai akhir-akhir ni, dia duduklah minta maaf dengan kami. Minta maaflah Ustaz, Ustazah, banyak benda tertangguh, saya tak dapat tunaikan, saya tak dapat beri, saya tak dapat buat. Kemudian saya jawab apa? Saya jawab, sebab saya panggil dia pun Ustaz dalam grup kan. Saya kata, Ustaz, semua yang berlaku mengikut waktu-waktunya. Dan memang Allah dah tetapkan ini waktu untuk Ustaz berbakti kepada mak, bagi tumpuan pada keluarga. Dan tidak ada pun benda yang bila tertangguh kerana sesuatu yang tak boleh dielak, maka benda tu jadi buruk. Tidak ada.
Hanya kita saja boleh terima atau tidak. Subhanallah. Dalam hal ini, ikut saya muslimin muslimat, kita baca satu firman Allah. Kalau kita berpegang betul dengan firman Allah, yakin dengan firman Allah ini, maka tidak ada yang boleh mengganggu-gugat ketenangan hati kita. Okey, saya baca, muslimin muslimat ikut, tapi firman Allah tu memang ada pada muka surat selepasnya. Masya Allah. Okey, muka surat 55. Kita baca sama-sama ya. Muka surat 55 iaitu surah Al-Baqarah ayat 216. Okey. Boleh ya baca sama-sama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, muslimat ikut. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi apa yang kamu tidak senangi itu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha Tahu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Muslimin muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa Allah Maha Tahu segala-gala yang berlaku dalam hidup kita, yang lepas, yang sekarang dan yang akan datang. Sebab itu, antara tanda-tanda kebijaksanaan seseorang apabila dia tidak pernah ragu dengan ketetapan Allah. Dan tanda-tandanya adalah dia seorang yang sangat tenang walaupun dia berada dalam keadaan situasi yang buruk. Sebab dia percaya Allah juga yang mengizinkan keadaan ini berlaku, dan jika aku sabar, jika aku redha dan bersangka baik, pertolongan Allah pasti akan tiba. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu benci, apa yang kamu tak nak berlaku, apa yang kamu duka cita, apa yang kamu kecewa, apa yang kamu sedih, apa yang cuba elak tu berlaku tu, Nabi Allah kata boleh jadi ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak, yang kamu kerja, yang kamu usahakan itu, ia buruk bagi kamu. Sebab itu Allah tak izinkan. Wallahu ya'lamu, Allah Maha Tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, maka supaya kita ni tak berputus asa, hari ni kita jual nasi lemak. Siapa sini jual nasi lemak? Oh, tak ada. Masya Allah. Semua jual emas belaka ni. Contohlah ada peniaga nasi lemak, dia dah masak elok, sedap, bungkus dalam apa ni? Dalam daun pisang. Lepas tu dia duduklah tepi jalan mengharapkan nasi lemak dia lah laku.
Tapi hujan turun lebat, tak berhenti, tak ada orang berhenti. Macam mana ketika itu dia dalam orang susah, itulah modal, itulah duit dia ada, jual nasi lemak, macam mana dia nak bersangka baik? Macam mana dia nak sabar? Macam mana dia nak berpegang kepada boleh jadi yang nampak buruk ni, hujan teruk ni, tak ada orang nak berhenti ni, satu nasi lemak dah 2 jam tak ada laku satu, dia nak percaya bahawa apa yang buruk ni mungkin baik. Sebab ikut akal kita, laku tu baru baik, bukan tak laku tu baik. Masya Allah. Macam mana kita nak rasa yakin dengan firman Allah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu, dan apa yang kamu suka iaitu nasi lemak tu laku, ia buruk bagi kamu. Macam mana kita nak yakin? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya nak cerita satu kisah benar. Ada seorang pakcik ni, bukan seorang pakcik, yang saya dengar cerita ni daripada seorang ustaz. Ustaz ni dia pun macam itulah, ceramah merata-rata sampai dalam kampung. Saya pun sama juga, masuk ke kampung-kampung. Kalau dulu drive seorang-seorang je, masuk pedalaman, masuk felda, masuk kampung-kampung, hutan kiri kanan. Jadi pakcik pula, ustaz ni dalam perjalanan tu, dia nampak ada satu kedai, hutan, ada satu kedai, seorang makcik jual pisang. Bukan sikit, banyak pisang. Lepas tu dia tergerak hati nak berhenti. Tapi makcik ni memang betul-betul manusia lah, bukan bunian jual pisang ke apa, tak. Sebab dalam hutan dia berjual pisang kan. Maksudnya laluan hutan, lepas tu ada gerai jual pisang banyak. Lepas tu ustaz ni berhenti, belilah pisang. Lepas tu tanya, makcik, siapa yang beli pisang banyak-banyak? Tengah hutan tak ada tempat lalu lalang, kereta sekali-sekala je lalu ni. Lepas tu makcik ni kata, kejap lagi habislah pisang ni. Habis? Kalau kita fikir logik ilmu sekarang, kena buat marketing lah, kena buat video viral lah, kena buat FB ad lah, kena buat macam-macam cara iklan. Makcik tu tak ada iklan apa-apa, dia cakap pisang yang banyak tu habis. Kejap lagi habislah ni, tak lama lagi habislah pisang ni. Lepas tu ustaz ni tanya, satu hari berapa makcik pisang? Satu hari bolehlah dalam beberapa ratus, macam tu. Sebulan makcik jual pisang dapat berapa? Bolehlah dalam 8,000, 9,000. Banyak pula dapat. Jual pisang balik ni, jual pisang. Pisang mentah, bukan goreng pisang. Terkejutlah ustaz ni. Makcik 7,000, 8,000 kalah ni kerja gaji pegawai ni. Jual pisang tengah hutan ni. Makcik, macam mana makcik boleh jual pisang sampai 7,000, 8,000 sebulan ni, sorang-sorang macam ni kan? Makcik memang tanam pisang dalam tu, memang kebun pisang belaka dalam tu. Tapi cakap Nogori, memang ustaz ni orang Nogori 9, dia cerita pada Nogori 9. Dia cakap, makcik ni cakap, banyak tu semua kebun tu pisang belaka tu macam tu lah lebih kurang orang Nogori cakap. Saya orang Terengganu ya, tapi saya duduk Nogori lama. Lepas tu ustaz ni tak puas hati, makcik jual macam mana? Lepas tu kan Allah tunjuk, berhentilah satu lori ambil separuh pisang. Rupanya peraih-peraih akan beli pisang makcik. Sebab itu tak lama dia jual pisang tu, berapa jam je habis pisang dia. Rupanya peraih-peraih, pemborong yang akan beli pisang untuk dijual, orang buat goreng pisang, kepek pisang ke apa. Dia sebenarnya pembekal. Hebat. Lepas tu ustaz ni tak puas hati, apa amalan makcik? Apa amalan makcik? Ni kita nak pergi pada penutup ceramah kita ni, jangan putus asa. Jadi apa amalan saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita rasa putus asa dengan usaha yang tak nampak hasil? Ini amalannya, semua orang tahu. Cuma kita beriman atau tidak dengan amalan ni, kita buat atau tidak, kita istiqamah atau tidak. Kemudian makcik ni jawab apa? Amalan dia, sementara makcik menunggu, makcik duduk menanam, makcik istighfar. Dia jawab, istighfar manjang. Astaghfirullah, 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 istighfar. Makcik ni punya amalan ialah memperbanyakkan
istighfar. Allahu Akbar. Allah atur rezeki dia. Tak perlu dia susah payah. Bagaimana dia yakin dengan amalan istighfar, bagaimana dia istiqamah, dan bagaimana dia ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, saya nak cerita kisah yang kedua. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 4. Asar pukul berapa? 4.23. So paling lambat 4 suku. Jadi ada 15 minit lagi. Boleh? Boleh lah 15 minit. Patut kena berhenti pukul 4 kan? Jadi kita berhenti lambat sikit pukul 4 suku. Boleh? Alhamdulillah. Kalau lebih nanti Bilal dia berebut mic dengan saya. Nak azan asar kan 4.23. Okey. Ini kisah Imam Ahmad Al-Hanbali. Mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad Al-Hanbali. Satu hari, kisah ni masyhur, kita selalu dengar dah. Dik, kamu bagi je yang berkait dengan istighfar ya. Masya Allah. Satu hari Imam Ahmad Al-Hanbali dia musafir, dan pada zaman tersebut memang namanya terkenal, masyhur, disebut-sebut. Ulama besar menjadi rujukan ummah. Tetapi orang yang duduk jauh tak pernah jumpa dia, tak kenal bagaimana wajah dia. Bukan macam zaman sekarang ada video, ada gambar boleh disebarkan. Tapi zaman tu tak tahu macam mana rupa dia. Satu hari dia bermusafir nak menuju satu tempat yang jauh. Dia tidurlah, tumpang tidur di masjid. Tetapi penjaga masjid itu tak bagi Imam Hanbali, Imam Ahmad untuk tidur. Dia pun nak tumpang di beranda, tak bagi juga. Akhirnya tuan-puan sekalian, dia pun bawalah diri keluar daripada masjid. Dilihat oleh seorang lelaki. Lalu lelaki ni pun bawa dan ajak Imam Ahmad Al-Hanbali, yang dia pun tak tahu itu Imam Ahmad, bawa balik ke rumah. Dan lelaki ini adalah penjual roti. Jadi malam-malam dia duk uli roti. Tetapi mulut dia tidak pernah berhenti istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mulutnya tak berhenti istighfar. Imam Ahmad tengok, lama-lama Imam Ahmad pun tanya, kenapa yang aku lihat daripada tadi kamu tidak berhenti istighfar? Maksudnya kenapa tak gilir zikir lain ke, tak baca zikir lain? Kenapa istighfar tidak berhenti? Lalu lelaki pembuat roti ni berkata, wahai hamba Allah, selama hidupku amalan istighfar ini telah membuatkan segala hajatku Allah tunaikan. Tidak ada hajat melainkan semua Allah tunaikan. Maafkan ya. Boleh buat lancarkan danau. Boleh. Tuan Haji Halim insya-Allah melancarkan dana. Subhanallah. Nak lancar tu, macam mana lancar tu? Dia akan diedarkan. Ya, ada edarkan beg ya. Ke apa? Ada. Mana beg tu? Angkat. Nak tengok. Kan saya lancar tak bergerak pula beg. Kat mana? Okey. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Dengan lafaz yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Firman Allah tentang surah ni, istighfar. Bagi dia yang okey. Dengan itu ada tu AJK comel-comel tu. Ibu-ibu kita mengedarkan satu beg, banyak beg. Dengan ini, Masya Allah, saya mewakili Masjid Al-Muhajirin. Kita melancarkan tabung, infak, wakaf dan apa saja infak kita kepada rumah Allah itu termasuk fi sabilillah. Termasuk infak, wakaf fi sabilillah. Kerana rumah Allah menghidupkan agama Allah. Rumah Allah menghidupkan majlis-majlis ilmu. Rumah Allah menghidupkan solat jamaah. Inilah tempat yang paling berkat di dunia, iaitu di rumah Allah. Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhanun, sadaqatun junnah. Sedekah adalah saksi. Sedekah adalah bukti cinta kita kepada Allah dan perisai daripada api neraka. Dan muslimat, kita berilah sesuatu nilai yang kita cintai.
Biasanya pihak masjid bila buka tabung paling banyak RM2. Kita bukan pandang remeh pada RM1, muslimat sekalian. Tapi RM1 pada hari ini, kalau hilang kita pun tak cari, betul tak? Kalau hilang kita pun tak rasa hilang. Tak ada bersungguh cari. Sebab itu kita kena belajar memberi di jalan Allah suatu nilai yang kita cintai. Kerana nilai yang kita cintai akan meningkatkan keimanan. Barulah kita rasa berkorban. Istilah berkorban ni kita beri apa yang kita suka. Bukannya kita beri apa yang kita tak suka, makanan lebih-lebih. Tapi kita beli makanan yang elok, cantik bagi pada orang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu tidak benar-benar dikatakan melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah sesuatu yang kamu cintai. Subhanallah. Muslimat sekalian, Masya Allah, bila kita beri sesuatu di jalan Allah, sedekah, infak, kalau tak bawa duit cash banyak, macam mana kan? Boleh tu ada QR code kot. Mungkin Ustazah saya nak bagi 1,000 tapi ada RM10 je. Tak apa, boleh buka gelang tu masuk dalam beg tu. Cincin pun boleh letak dalam satu bentuk. Siapa yang tak pernah infak emas, cuba infak emas. Ia adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Ya Allah, kepada yang menginfak, Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang barakah menimpa ruah. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunannya, anak cucunya soleh-solehah, Ya Allah. Ya Allah, gantikanlah dengan rezeki yang berganda dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah jalan keluar daripada setiap kesulitan dan kesempitan, Ya Allah. Ya Allah, buat para yang memberi sedekah, Ya Allah, berikanlah syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey, mudah-mudahan banyaklah hari Jumaat yang barakah lagi berganda pahala sedekah. Kita berilah muslimat, pejam je mata. Tak payah tengok warna apa. Kan? Tapi boleh agak kan? Kalau rasa kesat tak kesat. Kan? Cuba sekali-sekala pejam je mata, tarik je. Tapi buka juga, takut terambil 100. Takut terambil 50. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sambung kisah Imam Ahmad bin Al-Hambali tadi. Disebutkan, lelaki ni pun sebut, tidak ada hajatku yang tidak pernah tercapai melainkan Allah tunaikan berkat istighfar, kecuali satu. Penguli gandum ni cakap, penguli roti ni, penjual roti ni cakap, kecuali satu yang belum Allah tunaikan. Lalu Imam Ahmad tanya, apa dia yang satu tu? Aku berdoa dan berhajat untuk bertemu dengan Imam Ahmad Al-Hambali. Masya Allah. Lalu Imam Ahmad berkata, Subhanallah, istighfarmu itu telah menyampaikan aku kepada rumahmu pada hari ini. Bukan dia yang susah payah pergi cari Imam Ahmad. Imam Ahmad didatangkan oleh Allah ke rumahnya, tidur di rumahnya. Lalu dia berkata, sayalah Imam Ahmad Al-Hambali. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan baca sama-sama firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada lebih kurang 5 minit lagi, tentang istighfar, supaya bertambah lagi yakin besarnya fadilat istighfar. Dan sebelum kita baca firman Allah, saya nak baca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita faham bahawa istighfar ini bukan amalan orang yang berdosa. Bukan sebab kita buat dosa lalu kita istighfar. Sebab ada orang dia kata, Ustazah, saya istighfar tak rasa manis sebab saya jarang buat dosa, dia kata. Saya rasa sehari saya tak buat dosa besar sebab saya banyak duduk kat rumah je. Jadi bila istighfar tu tak terasa sangat. Istighfar ini bukan kerana hamba Allah itu berdosa. Bukan hanya kerana kita ada sesuatu nak bertaubat. Tetapi istighfar itu adalah satu zikir harian. Bahkan Nabi SAW sendiri yang maksum, yang tidak ada dosa, yang lalu, hari ini dan akan datang, yang dijamin syurga oleh Allah, juga beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Ada hadis menyebutkan Nabi istighfar 100 kali sehari. Dan Nabi istighfar dengan khusyuk, dengan penuh mengharap pengampunan daripada Allah. Adakah sebab Nabi buat dosa besar? Tak. Adakah Nabi buat dosa kecil? Dosa kecil pun Nabi tak buat.
Tetapi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah berikan jalan keluar di setiap kesulitan. Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Allah akan permudahkan kesukaran. Itu dia fadilah istighfar. Bukan hanya untuk mohon ampun dengan Allah. Allah beri rizki yang tak disangka. Allah beri jalan keluar setiap kesulitan. Dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan insya-Allah kita sama-sama, kita nak bacakan ini adalah surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Tapi tak ada dalam buku kita. Saya rasa ada. Kalau kamu cari mungkin ada. Surah Nuh ayat ini. Tapi tak perlu belek. Saya akan baca, muslimat ikut. Boleh ya? Saya nak minta izin minum air. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, kuatkan lagi suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Sebelum saya membacakan maksud daripada firman Allah surah Nuh ayat 10 hingga 12 ini, para ibu, para muslimin muslimat sekalian, ada kisah yang saya nak cerita berkait dengan ayat ini. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri ini adalah di kalangan at-tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini muslimin muslimat, ketika dia sedang melakukan majlis ilmu, menyampaikan ilmu, berada dalam majlis ilmu, lalu ditanya oleh yang hadir tentang masalah masing-masing. Yang pertama tanya, wahai imam, wahai syekh, ini ulama besar ni, Hujjatul Islam ni, wali Allah ni. Ditanya, wahai syekh, wahai imam, masalah saya dah lama kahwin, dah lama nikah tapi tak ada anak. Lalu Imam Hasan menjawab, perbanyakkan istighfar. Kemudian tanya pula yang kedua, saya ni petani, tetapi kemarau, selalu tanaman rosak, mati macam tu je. Lalu Imam Hasan Al-Basri jawab, perbanyakkan istighfar. Ada pula yang datang mengadu, wahai syekh, wahai imam, aku miskin, hidup susah, nak makan pun susah. Imam Hasan pun jawab, perbanyakkan istighfar. Sehinggalah para hadirin bertanya, wahai syekh, kenapa semua kamu jawab sama belaka? Semua kamu jawab istighfar, istighfar, istighfar. Masalah berbeza, tapi semua istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya aku tidak menjawab sesuatu daripada diriku, tapi aku menjawab sesuatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh ayat 10 hingga 12. Apa maksudnya? Kalau kita tengok ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pohonlah ampun kepada Tuhanmu, faqultu astaghfiru, mohonlah istighfar, ucaplah istighfar, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Pertama, fadilat istighfar dalam ayat ini
Pertama, kita akan diampunkan Allah bila kita istighfar. Tengok ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-11. Allah berfirman, yursilis samaa 'alaikum midrara. Sekiranya kamu berbuat demikian, Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Terjawab soalan pertama tadi, yang kering kontang petani itu, yang tanamannya rosak sebab hujan tak turun. Lalu Allah menjawab, akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Kemudian tengok pada ayat yang ke-12, Allah berfirman yang bermaksud, dan ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Kalau kita tengok firman Allah ini, ada berapa nikmat yang Allah beri selepas kita istighfar. Allah berfirman, istighfarlah kepada Tuhanmu, nescaya Allah Maha Pengampun, kerana Allah itu Maha menerima permohonan istighfar hambanya. Yang pertama, Allah Maha menerima istighfar hambanya. Yang kedua, Allah akan menurunkan hujan lebat yang mencurah-curah. Hujan yang membawa manfaat, bukan membawa musibah. Kemudian yang ketiga, akan diberikan banyaknya harta kekayaan. Yang keempat, serta anak pinak, memberikan zuriat keturunan. Yang kelima, akan diberikan kebun-kebun tanaman. Yang keenam, Allah akan memberikan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sebab itu para ulama menyebutkan tentang hujan mencurah-curah ibarat seperti rizki yang mencurah-curah. Air sungai pula rizki yang tidak pernah putus. Bukan bermaksud istighfar lama-lama tengok ada air sungai lalu dekat kebun kita, tak. Tetapi mahu maksud rizki yang tidak pernah putus seperti air sungai, dan rizki yang melimpah ruah seperti air hujan yang mencurah-curah. Maka mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini, kita dapat manfaat. Hidup kita tak boleh berputus asa kerana kita ada Tuhan yang Maha berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka antara ikhtiar kita adalah memperbanyakkan istighfar setiap kali kita menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi musibah. Perbanyakkan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Sekarang dah hampir 4.20. Sikit lagi nak masuk asar. Kita pun tak nak mengganggu Bilal menjalankan tugas untuk mengalungkan azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan lagi kita di taman syurganya yang sementara, iaitu majlis ilmu, dan Allah mengumpulkan kita kembali di syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebagai penutup tuan-puan sekalian, 2 minit sebelum azan saya nak jemput datang ke perkampungan Ahli Hijrah. Selalu ikut saya kan, tengok saya selalu share buat live dekat perkampungan Ahli Hijrah. Kita ada program terdekat iaitu Tawar Hati Dalam Rumah Tangga, tajuk dia. Jadi nak macam mana nak bagi manis tu kan. Ceramah ni dibuat di Negeri Sembilan. Jauh ke dekat? Saya ni dah datang dari Negeri Sembilan lah ni. Subhanallah. Mungkin boleh buat rombongan bas kan. Masjid ni mungkin nanti buka tawaran siapa nak pergi kat perkampungan Ahli Hijrah Ustazah Azmah Harun. Boleh muat di tempat kami, lebih kurang 4,000, 5,000 orang boleh muat. Sebab itu kita pernah terima 100 buah bas pun parking cukup. Sebab keluasan tempat perkampungan hijrah 42 ekar. Ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan, ada macam-macam lah. Jadi nak jemput pada tarikh 19 Oktober, hari Sabtu minggu depan. Hari ni hari Jumaat kan. Lepas tu pada 9:30 pagi. Okey. Subhanallah, di luar sana kita ada buat jualan. Kita bawa daripada jauh, angkut susah payah daripada Negeri Sembilan ke Kedah. Sudi kiranya menghabiskan semua barang-barang kat luar tu ya. Betul orang kata orang Kedah ni kaya-kaya. Dia banyak simpan jokong emas kat rumah. Jadi Masya Allah, boleh sokong dengan pembelian produk daripada Galeri Ustazah Asmah. Dan nampak ada jualan-jualan lain juga tu, yang mana hasil jualan tu akan masuk kembali kepada pembangunan di perkampungan hijrah. Kita buat rumah anak yatim, rumah asnaf fakir miskin, kita buat sekolah, kita buat pondok, macam-macam, masjid, surau, pusat Islam. Jadi pembelian tu adalah satu bentuk sumbangan. Dan pergi dekat sana, ada kios, ada banting. Ada tak banting untuk QR code?
Siapa yang nak memberi sumbangan kepada perkampungan Al-Hijrah? Subhanallah, ada sumbangan one off, boleh juga jadi penyumbang tetap RM20 sebulan. Macam tu. Kita ambil hujung bulan, yang mana anda menjadi sebahagian daripada perjuangan perkampungan Al-Hijrah. Insya-Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua ibu-ibu, hajah-hajah, kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga apa jua pengorbanan yang ibu-ibu buat, susah payah jadi hamba Allah, susah payah jadi isteri orang, susah payah jadi ibu, Allah terima semua amal kita dan Allah berikan kita syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.